يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Sadaqallahul azim. Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah miskah yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam geluk kaca, kandil. Geluk kaca itu pula jernih terang laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, iaitu pokok zaitun. Ya, bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya. Walaupun ia tidak disentuh api. Sinaran nur hidayah yang demikian bandingan ada sinaran yang berganda-ganda. Cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal perbandingan untuk umat manusia. Dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadat mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli, daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta memberikan zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Mereka mengerjakan semuanya itu supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan menambahi mereka lagi dari limpah kurnianya. Dan sememangnya Allah memberi rezeki pada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Nur, surah yang ke-24, pada juzuk yang ke-18, bermula ayat 35 sehingga ayat 38. Kalau sebelum ini kita telah menerangkan beberapa hukum hakam yang berkait dengan kemasyarakatan, iaitu perkahwinan, berkait dengan perhambaan dan berkait tentang pemeliharaan diri daripada zina. Maka ayat yang kita bacakan pada malam ini menjelaskan tentang dalil-dalil keimanan yang jelas kelihatan, yang nampak. Umpama keimanan itu bagaikan cahaya yang menerangi langit dan bumi dari sudut kecerahan dan dari sudut jelas dan nyatanya. Bila Allah menyatakan Allahu nurus samawati wal ardh, Allah itu yang menjadikan alam ini seluruhnya bercahaya dan menjadikan alam ini semuanya petunjuk kepada keesaannya, kekuasaannya dan kekuatan. Baik, Allah jadikan semua alam ini, kata Allah, bercahaya. Kalau tidak, kerana Allah menjadikan ia bercahaya, nescaya kita akan nampak alam ini gelap. Seumpama kita melihat alam lautan yang gelap, maka alam yang didiami oleh manusia, semuanya terang, nampak nyata. Maka kita dengan jelas nampak pokok, nampak gunung ganang, nampak sungai, nampak laut. Kita nampak bintang, kita nampak bulan, kita nampak matahari. Kita nampak semuanya ini dengan dua sebab. Pertama, dengan mata yang Allah kurniakan. Yang kedua, dengan cahaya yang wujud. Kalau kita ada mata tapi tak ada cahaya, kita pun tak boleh nampak. Umpama kita berjalan kat gelap. Mata ada tak ada tapi gelap, maka kita tak nampak.
Dan kalau sekiranya ada cahaya, tapi mata pula tak nampak, tetap kita tak nampak. Maka Allah menyatakan, yang menjadikan ia terang nampak Allah. Perkataan Allah nur. Nur di sini memberi maksud munawwir, yang menjadikan ia bercahaya. Tetapi ia juga memberi maksud, kata ulama, Allah menjadikan alam keseluruhannya menjadi tanda dan bukti keesaan dan kekuasaannya. Keterangan yang jelas dan nyata akan Allah yang berkuasa yang esa, yang tiada sekutu baginya dan tiada yang menyamainya. Maka itulah jelas dan nyata. Itulah cahayanya. Bahawa alam ini tidak menunjukkan bahawa berhala itu Tuhan. Dan tidak menunjukkan bahawa manusia itu Tuhan. Tapi ia menunjukkan dengan terang nyata Allah lah Tuhan. Allah lah yang menciptakan. Kan itu dikatakan Allah yang menjadikan langit dan bumi bercahaya. Cahaya pertama dengan maksud jelas nampak. Cahaya kedua memberi maksud bahawa alam ini dalil yang jelas, yang terang bahawa itu Allah, untuk Allah. Ciptaan Allah, makhluk Allah. Kerana kalau dikatakan berhala itu Tuhan, maka apakah dalil ketuhanannya? Tidak ada. Melainkan orang yang berkata ia Tuhan. Tapi tidak ada dalil dan buktinya. Melainkan dalil-dalil yang lemah, yang menunjukkan kelemahan berhala itu. Sebab dalil dia diciptakan, dia dibeli, dijual beli. Itu dalil-dalil yang lemahkan dia. Bukan dalil-dalil yang menunjukkan dia berkuasa. Tapi Allah seluruh kejadian ini adalah petunjuk yang jelas dan nyata bagaikan cahaya yang terang benderang. Dan ia juga memberi maksud dengan makna yang maknawi. Tadi tersebut makna yang zahir. Makna yang maknawi, kata ulama, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi punca utama ataupun kita kata masdar, sumber kepada hidayah manusia. Kita dapat hidayah kerana Allah yang menjadikan, Allah yang memberikan cahaya hidayah itu kepada kita. Ya, dalil-dalil makhluk ini ialah dalil zahir. Tapi kalau seorang itu tidak dikendaki untuk mendapat hidayah, dia tak akan dapat hidayah. Walaupun dia mengatakan ini memang Tuhan. Allah sebut dalam Quran. Bila Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, kalau kamu tanya pada orang kafir, siapa ciptakan langit dan bumi? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Qul fa anna yu'fakun. Kalau ditanya pada mereka, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Mereka mengakui Allah, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Jadi dengan makna maknawinya, Allah yang beri hidayah pada kita. Sesudah Allah menjadikan seluruh alam ini petanda, petunjuk yang jelas, yang nyata, yang terang benderang akan kekuasaan Allah, keesaannya. Tapi kalau manusia itu tak dapat hidayah, maka dia tak nampak juga. Maka Allah yang beri cahaya pula dalam hati kita. Sehingga kita nampak kebenaran. Sehingga kita nampak kebaikan. Sebab itulah disebut dalam satu kata-kata ulama yang terkenal, iaitu Yahya bin Salam katanya, qalbul mu'min ya'riful haqq qabla an yubayyina lahu limawafaqatihi lahu. Hati orang beriman sentiasa nampak kebenaran sebelum diterangkan kepadanya kebenaran, kerana hatinya sesuai dengan kebenaran. Bila Allah beri hidayah pada orang beriman, beri hidayah, maka kita dengan mudah dapat memahami sesuatu sebelum dijelaskan. Arti sebelum kita jelaskan apakah dia hikmah solat, hikmah puasa, hikmah haji, kita dah faham tak? Kita dah tahu maksudnya. Kenapa? Kerana cahaya yang ada dalam hati menjadikan kesesuaian dengan apa yang Allah perintahkan. Tapi kalau orang tu tak dapat hidayah, apa pun perintah Allah dia tak nampak logiknya kat mana, sebab apa? Bukan dia nampak membebankan, dia nampak menyusahkan, dia nampak ini menghalang kehendak dan keperluan dia. Tapi orang beriman melihat syariat itu memenuhi keperluan dia, mengembirakan dia, menjadikan dia kuat. Kenapa? Hati yang sudah punya hidayah, maka dia sudah nampak hidayah syariat, petunjuk syariat, dia dah nampak. Kerana hati telah diberi hidayah. Maknanya kalau kita beri perumpamaan, kalau kita dah ada mata, maka dengan cepat kita dapat mensesuaikan mata tadi dengan cahaya yang ada, walaupun sedikit kita dah nampak. Memanglah kita kalau jalan dan gelap tak nampak. Tapi lama kelamaan mata kita makin besar, makin terang. Maka mula kita kelihatan benda tadi sebab kita ada mata. Dia kita nampak. Itu belum lagi dibuka lampu. Tapi kalau orang buta,
Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dunia dia buta, akhirat lagi buta dia. Buta di sini bukan buta mata, buta hidayah. Perumpamaannya macam orang buta mata, dia buka cahaya terang macam mana pun dia tak nampak. Dia tak akan nampak sebab dia buta. Itu perumpamaan orang tak dapat hidayah. Dia terang macam mana pun keindahan syariat, dia tak nampak. Dia tak nampak, dia tak nak gay, nak lesbian, dia tak nak cara-cara yang merosakkan manusia. Dia tetap nak minum arak, nak berjudi, walau dia beritahu keburukannya. Kenapa? Kerana tidak ada nur dalam hatinya. Maka Allah lah yang memberi cahaya di langit dan di bumi, dan memberi cahaya kepada manusia dengan hidayahnya, dengan petunjuknya. Dan Allah lah yang memberi cahaya dengan Al-Quran yang diturunkan, dan dengan Islam yang dikurniakan. Maka semua inilah nur dari Allah. Semua nur. Artinya segala ciptaan Allah ini nur kepada petunjuk kekuasaan keesaan Allah. Dan hidayah kita pula adalah nur. Al-Quran juga ialah nur. Nabi Muhammad SAW adalah nur. Kesemua mereka ini, kesemua perkara ini menunjuk kepada Allah. Maka inilah nur yang Allah ciptakan. Allahu nurus samawati wal. Sebab itu bila kita tanya, boleh tak kita nak nisbahkan Allah itu sebagai Allahu nur? Allah adalah cahaya. Boleh tak kita nak kata begitu? Kita sebut Allah yang menciptakan cahaya, yang menjadikan semua alam ini bersifat bercahaya, petunjuk. Tapi Allah itu sebut sebagai nur. Apakah boleh disebut? Allah nur. Allah adalah cahaya. Dengan maksud memuji. Kerana dialah yang menciptakan sesuatu, maka boleh dengan kita berkata, nuru jami'il asya'. Tuhan yang mencahayakan seluruh makhluknya, yakni yang menciptakannya, yang disumber kepadanya. Maka harus mengatakan Allah itu nur, Allah ialah cahaya. Dengan maksud menciptakannya, mengadakannya, yang menunjukkannya, yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala menyebut mathalu nurihi, bandingan cahayanya, yakni cahaya Allah yang ada dalam alam ini, cahaya Allah yang ada dalam Quran, cahaya Allah yang Allah simpan dalam hati orang beriman. Ini semua kita sebut cahaya. Cahaya pertama alam ini cahaya Allah. Jadi yang tunjuk pada kekuasaan, keesaan Allah, yang membatalkan semua dakwa-dakwi Tuhan yang lain yang kata dia ni Tuhan. Yang membatalkan. Maknanya orang buta dia tak nampak Allah itu Tuhan. Orang buta yang kata berhala itu Tuhan. Kerana Allah itu yang menciptakan semua. Allah nur. Dan nur yang kedua memberi maksud Allah yang turunkan Al-Quran. Menjadi perlembagaan yang kekal sampai kiamat. Dan nur yang ketiga ialah hidayah yang Allah letak dalam hati orang beriman. Maka Allah Ta'ala nak beri satu perbandingan. Bandingan nur yang Allah berikan ini, wa imma alam yang diciptakan, wa imma Al-Quran yang diturunkan, wa imma hidayah dalam hati orang beriman. Bagaimana bandingan dia? Lalu kata Allah, bandingannya ialah mathalu nurihi, bandingan cahayanya kamishkatin, seperti satu bekas kaca. Mishkah. Mishkah ni kalau kita katakan ialah satu ruang kita ambil kaca besar, kita buat satu ruang dia. Kemudian dalam ruang kaca tadi kita letak lampu. Ni ruang ni kita letak lampu. Kalau kita beri tamsilan macam Allah sebut dalam Quran ni, baik kita lihat satu persatu. Bila Allah kata masalun nurihi kamishkah, bandingan cahaya Allah bagaikan satu mishkah, satu kita katakan ruang yang jernih, ruang yang kristal, ruang yang jelas. Fiha misbah, padanya ada lampu. Al-misbah fi zujajah, dan lampu itu dalam bekas kaca. Tuan-tuan pernah tak tengok kita pelita tu, kita ada kaca letak tutup tu. Ni ada sumbu dia, ada api dia, kemudian ada tutup tu. Ni dia punya tutup. Zujajah dipanggil. Yang tutup api tu. Kalau kita buka api tu gerak macam gitulah. Kita kepung dia, tujuan kita kepung supaya dia tak padam. Dia tiupang angin. Tapi di zujajah tadi dalam gelap kaca lagi. Untuk jadikan dia lebih luas cahaya dan lebih tertumpu cahaya. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok sini bina Islam dulu, dalam membina lampu-lampu di masjid digunakan kaedah ayat ni. Dibuat satu gelap kaca, kemudian dalam tu pula ada lampu. Dalam lampu tadi dikelilingi oleh zujajah, kaca, kemudian ada sumbu dia yang bersambung dengan minyak zaitun. Itu kalau tuan-tuan tengok sini bina masjid lama-lama dalam Islam, dia akan gantung lampu-lampu tadi.
Penuh lampu. Baik di Masjid Azhar, Masjid Umawi. Digunakan ayat Quran ini sebagai satu petunjuk. Allah tunjuk bagaimana cahaya itu nak terang di satu tempat. Buat macam mana? Dia kepung dengan satu ruang kaca, kemudian letak satu misbah lampu, dan dalam lampu, kita katakan lampu tadi, dia ditutup pula dengan kaca zujajah. Macam kita sebut lampu Kalimantan ni. Ini yang ni keliling dia dipanggil zujajah, kaca dia. Dalam tu ialah cahayanya. Ini zujajah. Kemudian kita kepung pula dengan satu kaca besar yang lain. Untuk jadi lebih nampak indah, terang, cantik. Maka kata Allah, bandingan cahaya Allah tadi ialah seperti mishkah, iaitu satu ruang besar yang terang. Fiha misbah, padanya ada lampu. Misbah, lampu itu dalam kaca. Az-zujajatu, dan lampu itu ka'annaha, umpama dia kaukabun durri, bintang yang terang benderang. Dia macam kaukab, bintang. Tuan-tuan tengok bintang macam mana kalau dia terang. Tengok di langit bintang tu terang, biji terang. Umpama begitu, dia tergantung. Dia tergantung terang tanpa ada yang boleh usik dia. Maka seumpama dia bintang. Yuqadu, dia dihidupkan. Api ini dihidupkan dengan apa pula? Yuqadu min syajaratin mubarakah, daripada minyak pohon yang penuh keberkatan. Pohon apa? Bila disebut syajarah mubarakah, pohon yang berkat. Disebut pohon yang berkat kenapa? Kerana banyak manfaat. Sebab kalau kita sebut barakah, maknanya banyak manfaat. Pertama, pokok ni umurnya lama. Dia bukan umur je 4 hari atau 40 hari macam timun 40 hari. Atau macam pisang bila beranak mati. Pisang kan bila dia beranak, dia dah ada buahnya, kita pun kena tebang. Sebab pisang tak berbuah 2 kali. Kita kena buang lah, tidak berserabut kebun kita. Dia tak macam kita katakan pohon-pohon lain. Yang dia dituai secara musim ni kemudian habis. Macam padi, macam gandum. Habis tanam baru, semai baru. Ia pokok yang berkat, yang tanam sekali tak boleh nak semai-semai lagi. Sekali ni pokok. Dan dia penuh keberkatan. Sebab apa? Tempoh lama, panjang. Tahan, kuat, kukuh. Dan buahnya memberi manfaat yang pelbagai. Baik makan, baik untuk jadi minyak, baik untuk jadi kosmetik, baik untuk jadi kesihatan. Dia pohon zaitun, pokoknya, buahnya, semuanya penuh dengan keberkatan. Istilah mudah nak faham makna berkat, manfaat banyak. Kalau kita lah pokok kelapa lah. Apa berkatnya pokok kelapa? Tak payah siram. Kan senang tanam pokok kelapa. Mana ada orang siram pokok kelapa? Saya siram pokok kelapa. Kita pokok kelapa mula-mula mungkinlah kita cakna siap. Dah buah, mana ada orang siram pokok kelapa dah berbuah. Tuan-tuan jumpa. Dah pokok kelapa dah buah, kita pun dah tak siram lagi. Biar je dia, kita ambil. Dalam pokok tadi keluar buah dia. Boleh minum air. Dan pokok kelapa ada musim tak? Ni ustaz musim kelapa ni. Tak ada musim kelapa. Dia memang kelapa berterusan. Mana ada pakai musim kelapa? Dia tak macam duku, langsak, dokong, manggis. Itu ada musim. Kadang-kadang terus tak berbuah. Sebab musim tak ada. Durian nampak bagus. Tapi dia bukanlah kita kata pokok yang ada keberkatan. Sebab musim dia habis. Musim dia habis. Sebab itu durian jadi mahal. Sebab ada musim. Cuba durian tak ada musim. Maka dia jadi murah. Dan bila kita lihat pohon zaitun ini, bila Allah mulakan dengan syajarah mubarakah. Pokok tu sendiri berkat. Belum cerita buahnya lagi, pokok. Sesudah Allah menyebut pokok yang penuh barakah, yang ada macam-macam. Sebab dia boleh ditanam di gunung ganang. Dia boleh tanam di padang pasir. Dan dia boleh tanam di tengah-tengah matahari. Maknanya kalau matahari tenggelam dia kena, matahari timbul dia kena. Maka pokok ni dia tahan dengan matahari. Ini pokok zaitun. Tahan pada matahari. Kita tanam pokok musang kindi tak tahan dengan matahari. Kena matahari mati. Saya tanam banyak mana mati? Arwah belaka lah pokok. Dia tak tahan dengan matahari. Dia jadi manja. Kena tutup sana, tutup sini. Tu pun belum tentu berbuah. Belum tentu. Kali tuang dia mati dulu. Barulah buah dia boleh beli kat pasar. Beli kat pasar. Tak ada pokok juga. Jadi bila kita sebut pokok ni berkat, dia tahan dengan cahaya. Dan dia tahan dengan situasi tempatnya. Batu keras, padu pasir, semua boleh. Sebab itu tuan-tuan Yahudi, mereka paling banyak menanam, mereka cuba untuk menanam sebanyak mungkin pokok zaitun. Kerajaan Turki, saya ambil contoh, kerajaan Turki, dia tanam pohon zaitun. Siapa tebang zaitun, dia satu jenayah. Sebab semua pohon zaitun di Turki dicatat bilangannya. Tak boleh tebang pun.
dia mesti minta izin ke kerajaan. Dia tak boleh suka-suka. Sekarang semua pokok tadi dia telah direkod. Berapa dia? Ada. Kalau kebun tu ada 100 batang, dia kekal 100 batang. Dia nak tebang, dia mesti minta kebenaran. Kerana itu manfaat untuk Turki jadi di antara negara pengeluar zaitun. Selain daripada Syam, Syria, selain daripada Itali, Spanyol, selain daripada Palestin, yang saya kata Yahudi cuba mendominasi tanah-tanah Palestin untuk mentanam pokok zaitun. Kerana yakin keberkatannya. Dan memang pun dia pokok yang barakah. Bumi di mana pokok zaitun, maka bumi itu penuh keberkatan. Allah sebut dalam Quran. Kalau pokoknya berkat, dia duduk kat mana pun dia berkat. Kalau kita sebut orang lah, orang kalau baik, duduk kat mana pun dia akan ubah landscape tempat tu jadi baik. Maka kata Allah lagi, bila sebut tentang pokok ini, Zaitunah. Pokok apa? Pokok zaitun. Bila disebut pokok berkat, tertanya-tanya pokok apa benda yang berkat? Zaitun. Zaitun. Dimulakan pokok dulu untuk menunjukkan manfaat pokok tu sendiri. Sebelum cerita buahnya. Kemudian boleh disebut Zaitun. La syarqiyah wala gharbiyah. Tidak timur dan tidak barat. Apa maksud tidak timur dan tidak barat? Maksudnya ialah pokok tadi berada di tengah-tengah, dia sentiasa terdedah dengan cahaya belah timur dan belah barat. Ketika muncul dan ketika tenggelam. Dia tidak hanya di setengah pokok, dia mungkin boleh terdedah dengan matahari yang keluar dan dia tak terkena matahari yang tenggelam. Dan setengah pokok pula mungkin terkena matahari yang tenggelam, tak terkena matahari yang keluar. Tapi pokok zaitun ni kedudukan yang paling cantik, dia berada di tengah-tengah. Artinya kalau tempat lapang, ditanam di tengah sekali. Supaya dia terdedah dengan timur dan barat. Artinya bila matahari itu muncul, itu masuk timur. Matahari itu tenggelam, itu masuk barat. Bila sebut la syarqiyah, tak timur, tak barat, maknanya dia tidak sekadar kena yang timur, yang waktu matahari keluar, dan tidak juga sekadar kena matahari yang terbenam, yang ni matahari ketika mana tenggelam, sebelah barat. Kemudian kata Allah, yakadu zaituha, hampirlah minyaknya sendiri, yudhi'u, bercahaya, walau lam tamsas hunar, walaupun belum kena api. Kita tahu minyak zaitun ni untuk menyalakan sumbu api. Letak sumbu, atau minyak zaitun sini dia boleh membakar. Tapi dek kerana jernihnya minyak zaitun tadi, dia sudah nampak macam bercahaya. Seakan-akan bersinar. Dia ada, kita kan ada minyak zaitun, kau tengoklah sinar dia. Dia dah macam bersinar. Sebelum kena api, maka lagi dia bersinar. Dan para pekaji menyatakan bagaimana bila kita gunakan minyak zaitun sebagai bang api, dia punya pembakarannya lambat. Maksudnya dia tahan pembakaran. Dia tak macam kita guna minyak gas. Ataupun minyak apa tu kita panggil. Biasa kita guna, dia cepat habis. Terbakar habis, bakar cepat. Macam kita pakai minyak lah, RON 95, RON 97, RON 100. Apa maksudnya? Pembakaran, kadar pembakaran. Jadi kalau kita pakai 95, dia cepat terbakar. Kita guna sekejap, habis minyak. Pakai RON 97, dia lambat terbakar, dia tahan lama. Tapi duit kita tak tahan lama. Minyak tu tahan lama. RON 100 pun sama. Sebab tu kalau kereta sport orang pakai kereta besar-besar, kereta yang power. Kalau dia pakai RON 95, dia akan rosak enjin dia. Sebab dia tak boleh sampai climax dia. Minyak dia tak mampu bakar sampai ke climax. Sebab tu kita tengok orang pakai kereta besar, dia mesti pakai minyak paling kurang 97. Kalaupun tak 100. Bukan sebab dia membazir ke apa. Kereta dia macam tu. Kalau dia pakai dia 95 rosak. Dia jadi tersekat-sekat. Tanyalah orang ada kereta macam tu. Bukan saya saja dia nak isi hijau, nak isi 100, nak tiup duit dia banyak. Bukan, kereta dia memang macam tu perangai dia. Letak je 95, dia pun mula rosak. Dia tak sampai, dia tak boleh supply power dia. Ini bukan kempen, tak kempen. Cerita macam mana proses minyak. Minyak zaitun begitu. Sifatnya lambat terbakar, yang menjadikan dia bertahan lama. Dia boleh tahan lama berbanding minyak-minyak yang lain. Dan sifatnya tidak bahaya berbanding yang lain. Kalau minyak zaitun kau jatuh kat kulit, kulit lembut. Minyak gas jatuh kat kulit bau apak busuk lah. Minyak petrol jatuh kat kulit, habis kita. Minyak zaitun dia tak. Dia boleh pelembab kulit, pelembut kulit. Kerana sifat berkat dia tadi. Maka Allah menyebut ini minyak yang berkat. Yang sudah bercahaya walau belum disentuh oleh api. Nurun ala nur. Cahaya atas cahaya. Maksudnya nur ala nur. Artinya berkumpul. Ini kita sebut tadi mishkah. Satu tempat yang dah cerah. Satu yang kepung, lampu tadi. Cerah dah. Kemudian ini zujajah, kacanya. Ini minyaknya. Ini zaitunnya.
Ni bergabung semua benda yang bersifat cahaya makin terang. Kita kan kalau tengok orang rumah moden dia buat rumah ada cermin. Bila dia buat rumah ada cermin, bila dia buka lampu jadi lebih terang. Berbanding rumah yang pakai yang biasa, ni terang. Dia gabungan terang dengan terang. Tuan-tuan tengok sini bina masjid silam lama, atas tadi dia akan buat cermin belakang. Dan cermin tadi bercahaya. Cermin tadi bercorak-corak. Dan bila masuk cahaya matahari, dia akan nampak terang, jelas. Jadi berkumpul, bila Allah sebut nur ala nur, cahaya berkumpul, semua elemen-elemen yang bercahaya tadi berkumpul makin bertambah terang. Dengan sifat kacanya, dengan sifat lampunya, dengan sifat minyaknya, dengan sifat globe yang tutupnya, maka elemen ini bergabung jadi terang-terang sungguh. Umpama kita kata kereta dah kereta sport. Minyak pula minyak yang mahal. Driver pula memang driver kaki lomba. Memang laju betul lah. Memang laju, jadi berkumpul semua. Dia lengkap. Tapi kalau tak lengkap, dia tak akan cantik. Dia driver dia walaupun naik kereta memang tak pandai mandu. Akhir tak sampai juga, dia buat macam kancil slow. Dia main kiri. Akhir kancil potong dia. Main potong dia. Sebab apa? Dia tak cukup dia pun syarat. Jadi nak beritahu, nur ala nur, dia lengkap. Dengan globe ni, dengan zujas ini, dengan cahayanya, dengan minyaknya. Maka dia begitu terang. Ini disebut nur ala nur. Maknanya, itu makna hissi. Makna secara maknawi. Orang beriman dah lah ada cahaya. Pegang pula Quran. Lihat pula alam untuk muhasabah. Cahaya orang beriman. Kan ada beriman, dah cahaya dia tapi tak baca Quran. Dia tak berpeterang lah dia. Quran jarang baca. Ada orang beriman tapi dia jarang muhasabah alam. Dia tak tengok alam ini bukti kekuasaan Allah. Dia cuma nampak lawa comel, ambil gambar, selfie. Itu je. Tapi kalau tengok gunung, ganang, laut, dia kata maha suci Allah yang menciptakan. Maka imannya bertambah. Bercahaya. Dalam hatinya sudah ada cahaya iman. Lalu dia melihat alam pula, dia kaitkan dengan kekuasaan Allah. Bertambah lagi cahaya. Dia baca pula Quran dan ditadabbur ayatnya. Bertambah lagi cahaya. Maka jadilah orang beriman itu nur ala nur. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, Mathal mu'min alladhi yakra'ul Quran kamathali turunjah. Orang beriman bila mana dibaca Quran, dia bagaikan buah orange. Buah turunjah. Yang baunya wangi, makannya sedap. Tapi orang beriman, al-mu'min alladhi la yakra'ul Quran kat-tamrah. Orang beriman yang tak baca Quran macam buah kurma. Makan sedap tapi tak bau. Tuan-tuan bila makan buah kurma, tuan-tuan hidu tak? Tak payah hidu, dia tak ada bau. Hidu kurma. Maksud dia tak ada bau yang wangi, bau kurma lah. Dia tak ada bau wangi. Jadi kalau kita rasa nak mabuk, kalau hidu kurma, tak hilang mabuk. Berbanding buah orange tu. Kalau tuan-tuan rasa nak mabuk, hidu dia, hilang mabuk. Mana ada orang buat pewangi kurma? Ada pewangi kurma. Saat saya punya kereta pakai pewangi kurma. Minyak atau pewangi kurma. Kurma tak ada bau. Tak wangi. Tapi kalau disebut pewangi lemon, pewangi sekian je. Kita kan kalau beli pewangi, mesti pewangi lemon ke orange rasa. Bau sedap, rasa macam nak makan pewangi tu. Kena pula tengah jam, lapar perut. Makan ni. Tapi kalau kita sebut, kalau tuan-tuan pernah jumpa lah pewangi kurma, tuan-tuan beritahu saya. Sebab saya kena tafsir lain pula ni. Pernah Ustaz, saya pernah jumpa Ustaz, saya beli kereta, saya pewangi kurma Ustaz. Letak. Tak. Nabi kata umpama orang beriman tak baca Quran macam buah kurma. Memang boleh makan. Bagus. Tapi tak bau. Jadi ini maksud nur ala nur. Kita orang beriman nak jadi macam mana? Nak nur ala nur. Lengkap cahaya atau tak lengkap? Kalau tak lengkap, kita akan ada kekurangan. Balancing dia masalah. Tapi kalau lengkap, pertama dengan hidayah yang dah ada dalam hati. Yang kedua dengan Al-Quran. Yang terus menjadi sumber limpahan nur Allah. Dan yang ketiga alam yang disebut oleh para ulama sebagai wahyu terbuka. Kita selalu sebut, kita ada dipanggil wahyun matlu ataupun wahyun, kita ada wahyun maftuh, kita ada wahyun matlu ataupun mughlaq. Wahyu terbuka ialah alam ini. Ialah ayat-ayat Allah. Dan kita ada wahyu tertutup, ini Quran, dia juga ayat-ayat Allah. Tapi wahyu yang tertutup Al-Quran, ayat-ayat Allah yang dibaca. Dibaca. Manakala wahyu yang kita lihat alam ini ialah ayat Allah yang perlu dilihat. Tapi kedua-duanya kalau kita fungsikan yang sebenar iaitu tadabbur. Sama ada kita tadabbur ayat Quran atau tadabbur alam, semuanya menjadikan hati atau iman kita bertambah. Iman tuan-tuan tadabbur alam atau tadabbur Al-Quran. Kedua-dua tadabbur ini memberi pada destinasi yang hebat, iaitu kita akan bercahaya hati kita dengan kebenaran, dengan hidayah.
Dialah orang beriman yang hebat. Sebab itu bila Allah sebut nurun ala nur, cahaya atas cahaya, supaya kita orang beriman menghimpunkan segala cahaya itu dalam hidup kita. Maknanya kita ni tak boleh cukup dengan satu kebaikan. Cukuplah saya dah beriman, tak okey dah. Tak. Perlu sempurnakan. Kita tuan-tuan tengok orang bisnes. Orang bisnes kalau jual satu produk, betul tak dia cuma jual satu produk tu je? Tak. Dia akan jual produk lain. Dia akan jual produk lain. Terutama produk yang boleh melengkapkannya. Dia akan jual. Orang yang jual, kita kata restoran. Sambil jual restoran, dia pun jual air. Melengkapkan. Sambil jual air pula, dijual lah sikit-sikit jajan-jajan. Dijual lah buah-buah. Dijual lah sekian-sekian. Makin lama macam-macam dijual. Last sekali bateri kereta pun dijual sekali kat kedai makan ni. Sebab dia nampak ada customer. Macam tuan-tuan tengok sesi minyak lah. Asas sesi minyak, jual minyak. Hari ni jual apa sesi minyak? Nasi lemak pun dijual. Kari pak. Tak tahu ni sesi minyak ke, ni gerai makan. Dia jual apa ke? Nugget dia jual. Dalam tu minyak hitam pun dia jual. Minyak hitam dia jual. Mainan kanak-kanak pun dia jual. Itu kita nak isi minyak. Asal RM20 jadi RM100. Sebab anak kita beli mainan dalam tu. Minyak 20, mainan 80. Jadi kacau. Artinya kalau kita tengok orang berniaga pun, dia tak mungkin berniaga satu barang. Dia akan bersepah. Kenapa? Melengkapkan. Orang beriman bersama orang beriman. Dia tak mungkin dengan satu kebaikan. Dia tak mungkin dengan satu benda. Dia akan banyak benda. Makin lama orang beriman, makin bercahaya hidupnya dengan segala kebaikan. Kita semakin bercahaya dengan segala kebaikan. Tapi kalau orang tu cuma buat satu kebaikan, dia ada cahaya tapi tak berapa terang. Ada cahaya dia, bagus. Dia tak amat ayah. Tapi dengan bab lain dia kurang sikit. Dia buat lagi, makin terang, makin terang. Maka ini orang beriman. Mereka adalah cahaya. Kemudian kata Allah, Yahdillahu linurihi man yasha. Allah lah yang memberi cahaya pada siapa yang dia kehendaki. Ayat ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah supaya kita sentiasa berdoa pada Allah, tidak berbangga dengan apa yang kita ada. Kita dapat ni, tengok saya ni orang baik sekali. Saya rasa saya lah orang bagus sekali. Kita sentiasa berbangga dengan apa yang kita ada. Tidak. Bahkan kita bersyukur dan kita berdoa selalu. Semoga Allah kekalkan kebaikan yang Allah beri pada kita. Sebab kita tengok ada orang, dia ada kebaikan, akhirnya dia kena penyakit bosan. Akhirnya kebaikannya mula turun. Ada orang, dia ada kebaikan, akhirnya dia timpa penyakit guruk, sombong. Umar bin Abdul Aziz, dia tengok ada seorang pekerja dia baik. Baik sungguh. Bagus, ibadat rajin. Umar bin Abdul Aziz dia suka, dia akan uji pekerja dia. Dia panggil seorang, cuba kamu tanya dia. Cuba kamu uji dia. Kalau dia lantik satu jawatan, maka bagaimana sikap dia? Maka yang datang ni pun pergi jumpa dia. Saya nak tanya awak satu benda. Kalau khalifah lantik awak pegang kuasa ini, berapa persen awak nak bagi kat saya? Macam lobby lah. Oh, kalau saya dapat jawatan, saya akan bagi sekian banyak. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, dia tertipu dengan solat. Mana orang ni, ada orang dia buat baik. Dia buat baik, bagus baik dia. Tetapi oleh kerana kebaikannya tidak menyeluruh, maka kebaikannya tidak mampu mencegah kemungkaran yang belum berlaku. Jangan kata kemungkaran yang berlaku. Yang belum berlaku maksudnya, baru cadang nak lantik jadi ketua. Yang ni kata kalau aku saya jadi ketua, saya akan bagi orang ni berapa persen. Dah cerita persen lah. Belum naik lagi. Kata Umar bin Abdul Aziz, gharrathu salatuh. Sembahyangnya menjadikan dia terpedaya. Kerana seorang bila mana dia buat ibadat, dia gurur dengan ibadat atau kita ujuk dengan ibadat ni tidak mampu cegah kemungkaran. Kan kita bila baca Quran, Allah Ta'ala kata apa? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah perkara keji dan perkara munkar. Baik, itu solat. Itu kebaikan. Tapi kalau kebaikan tak dicegah kemungkaran, maknanya apa sebab? Sembahyang dia tak betul ke? Sembahyang dia mungkin betul, rukun syarat cukup. Tapi dia guruk. Apa guruk? Dia bangga. Akulah paling banyak saya solat. Dia bangga. Akhirnya ibadatnya tidak boleh menghalang. Sebab itu kita katakan, orang beriman tidak cukup dengan satu kebaikan. Kita kena banyak. Sebab kita tak tahu kebaikan mana yang benar-benar mengubah kita. Sebab itu kita dilarang atau kita cuba kena elak satu perangai bosan dalam ibadat. Bosan ni macam-macam faktor, macam-macam sebab. Apa pun benda yang boleh membosankan ibadat kita, kita perlu tangani dengan cepat. Kalau kita biarkan, kita seperti baru nak start balik. Padahal kita dah sampai ke ujung tengah. Tapi dah bosan, starting balik. Kena mujahadah balik. Padahal kita dah lalui banyak ranjau, duri, cabaran, tribulasi untuk sampai ke kemuncak. Tapi turun balik. Macam kita main down ular.
Dah 99, dah 98, lagi 2 langkah. Tiba-tiba kena nombor 99 tu, dia turun sampai nombor 2. Malah aku main down ular ni. Zaman-zaman kecil dulu lah, cerita down ular. Maksudnya orang ni, dia dah buat baik comel, dia boleh down balik. Seorang yang kita pernah tengok dia bagus, dia boleh down balik. Kenapa? Sebahagian kebaikannya yang tidak boleh mengubah lagi diri dia. Sebab tu kita bimbang. Walaupun hari ni kita rasa selesa dah, saya buat baik masjid surau. Kita bimbang. Sebab tu kita tidak selektif dengan kebaikan. Kita tak biarkan diri kita bosan dengan kebaikan. Dan kita juga tak biarkan diri kita serik dengan kebaikan. Ada orang perangai dia serik dengan kebaikan. Dia bagi hutang tak bayar, bagi hutang tak bayar. Aku malah ada bagi hutang, semua tak bayar. Padahal beri hutang pahalanya lebih besar daripada beri sedekah. Beri hutang. Tapi serik dah tak nak. Aku serik dah buat baik, orang naik atas kepala aku. Tentang orang ni ditutup pintu kebaikan. Serik dah pergi masjid. Kalau pergi masjid je, mesti hilang seliput. Serik dah. Dia main buah serik ini bahaya. Bahkan kita diajar, jangan serik buat baik. Jangan pernah bosan buat baik. Jangan pernah serik buat baik. Apa pun cerita dalam perjalanan untuk kita buat baik yang berlaku, jangan serik. Jangan dah serik dah saya tak nak dah macam tu, tak nak dah macam ni. Jangan. Yang kahwin gagal kahwin, serik dah kahwin. Padahal perkahwinan tu baik. Kebetulan dia dapat benda tak baik. Tapi dia tak boleh serik. Dia bukan sekali serik, dia marah pula orang lain kahwin. Marah. Tak boleh kahwin, orang kahwin ni semua je teruk belaka. Akhirnya dia benci sunnah Nabi. Itu yang disebut dalam hadis, man ghariba an sunnati, siapa benci dengan sunnahku, maka dia bukan umatku. Dia nak marah bekas suami dia, itu pulang benda dia. Tapi dia tak boleh marah pada institusi perkahwinan. Kata kita nak marah ke AJK masjid, kita tak boleh marah masjid. Saya serik pergi masjid je Ustaz. AJK dia begitu begini, tak nak pergi dalam masjid. Itu saya solat kat rumah je sekarang. Ini orang serik buat baik. Kata jangan ada benda yang menghalang kita buat baik yang utama. Macam saya sebut dia, orang yang serik berhutang ke orang. Orang yang serik tolong orang. Orang serik berkawan. Saya tak nak kawan dah. Kawan semua teruk belaka. Saya dah serik kawan. Saya nak kawan kambing je. Saya nak kawan lembu je. Dia lupa kawan-kawan punca pemberi syafaat. Dia kata saya dah penat dah dengan dunia ni. Kawan semua kena saya bully. Saya penat dah. Habis saya tak nak kawan dah. Kata ini orang yang tak tahu tentang kelebihan kawan. Kalau kita tahu kelebihan kawan, kita berusaha untuk mendapat kawan yang baik. Atau kita berusaha untuk membaikkan kawan yang ada. Jadikan baik. Ni kawan ada kurang sikit, kita pun dah tak nak kawan. Serik dah kawan dia jahat. Kita ada perangai serik, itu masalah. Perangai serik inilah orang yang kita katakan cepat putus asa dalam kebaikan. Kita apa pun nama kebaikan, jangan serik. Bahkan kita berani mengubah sesuatu untuk jadi lebih baik. Jangan pernah serik. Ini penyakit hati kita. Dan sama ada nama bosan atau nama serik. Kemudian kata Allah, wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Allah memberi perumpamaan, perbandingan, misalan pada manusia. Artinya dah banyak. Allah beri perumpamaan bagaimana Allah Ta'ala memberi hidayah. Dan bagaimana perumpamaan Allah Ta'ala menjadikan manusia ini keliru dengan kebaikan yang ada. Ada orang yang Allah jadikan dia daripada jahat, buruk, akhirnya nampak hidayah. Dan ada orang sebaliknya pula. Dah terang, jelas, kemudian kembali menjadi sesat dan lara. Allah berfirman, falamma zagha azagha Allah qulubahum. Ketika mana mereka memilih sesat, maka Allah sesatkan mereka. Jadi Allah Ta'ala dengan segala petunjuk cahaya, sebahagian Allah berikan dia hidayah. Sebahagian Allah tarik hidayah, sebahagian Allah tak beri hidayah. Semuanya ini untuk kita berfikir, kenapa? Agak-agak kenapa Barsisa ditarik hidayah? Bal'am bin Ba'ura ditarik hidayah. Agak-agak apa sebab Ikrimah bin Abi Jahal dapat hidayah. Agak-agak kenapa ini Amru bin Al-As dapat hidayah. Agak-agak kenapa Thumama bin Uthah dapat hidayah sesudah dia membunuh ramai sahabat Nabi. Agak-agak kenapa Wahsy dapat hidayah sesudah dia membunuh puak saudara Nabi Hamzah. Maka kita berfikir, sekelompok manusia yang Allah beri hidayah di sebalik rekod-rekod buruk. Dan sebahagian manusia pula Allah kekalkan dia dalam kesesatan. Dan sebahagian manusia pula Allah Ta'ala tarik beri hidayah. Orang yang saya sebut Barsisa, Bal'am bin Ba'ura, dan ada yang menjadi penulis wahyu zaman Rasulullah. Dia tulis wahyu, dia hafal surah Al-Baqarah, akhirnya dia mati Kristian. Dia mati sesat sehingga bila mana ditanam, tercampak mayatnya keluar. Dan hadis yang diriwayatkan dalam kitab sahih. Seorang penulis wahyu Rasulullah SAW. Macam mana boleh berlaku macam tu agak-agak? Supaya kita lihat, ini perumpamaan yang Allah beri. Supaya jiwa kita sentiasa memohon pada Allah. Dan tidak pernah kita berbangga dengan apa kita ada.
Kita sentiasa takut. Kalau itu orang beriman, mereka takut hidayah mereka dikena tarik. Umpama takut mereka, tuan-tuan, kita walaupun depan kita singa yang tidur, kita tetap takut. Walaupun singa tu tidur. Ke tuan-tuan berani? Alah, singa tidur. Takut apa? Jangan. Kita tak pernah percaya dia tidur. Kalau orang kata pergilah tu masuk kandang singa. Singa tu tengah tidur tu berdengkur lagi. Tuan-tuan berani masuk? Dia tidur dan berdengkur. Tak berani. Sebab kita tak pernah lupa dia singa. Walau dia tidur. Kalau kata dia singa tu gigi dah tak ada, dah tua dah. Kita pun tak percaya. Kita pun takkan percaya kalau orang beri benda tu macam kita, pada kita. Tuan-tuan tak pernah tenang. Kalau orang kata singa ni gigi tak ada. Dan kuku dia pun dah kena potong belaka dah. Kita dah potong belaka. Kita tetap tidak percaya. Kita tetap tahu dia singa. Dia boleh bawa malapetaka. Kita sama juga hidayah kita ni. Kita tetap bimbang. Allah boleh tarik. Allah boleh ambil. Allah boleh tingkatkan, Allah boleh turunkan. Dan kita bukan tak tengok contoh-contoh sekeliling kita. Orang-orang yang kita kenal asalnya bagus. Kalau perempuannya dengan pakaian cantik-cantik, bagus, tutup aurat, lepas tu buang semua. Yang ni pula asalnya dedah sana dedah sana, akhirnya tutup semua. Kita tengok dalam kehidupan kita. Maka kita perlu lihat benda itu sebagai satu ujian untuk kita. Tak ada seorang pun dia boleh rasa selesa. Saya dah okey hari ni, saya dah bagus sebab saya pun dia ni bagi ceramah ke orang. Tak mungkin. Tak ada orang boleh letak di kursi mana pun dia boleh selesa. Bagaimana kita tak mati? Bagaimana kita tak bertemu dengan Allah? Kita bimbang hidayah ini. Yang menjadi benda yang kita katakan, benda yang menjadi perjudian kehidupan kita. Kita takut dan kita bimbang sehingga kita sentiasa berawas dan berjaga. Sebab itu zikir kita, doa kita. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Thabbit qalbi ala din. Zikir kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita tak pernah lupa doa-doa yang memantapkan akidah iman kita. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui akan tiap sesuatu. Bahawa Allah tahu kenapa dia layak dapat hidayah, kenapa dia tak layak dapat hidayah, kenapa dia layak ditarik hidayah. Kerana semua cerita orang yang dapat hidayah, di sebaliknya ada cerita. Semua orang yang ditarik hidayah, di sebaliknya ada cerita. Dia mesti ada cerita belakang. Dan Allah mengetahui. Allah mengetahui siapa dia ahlan lil hidayah, memang layak diberi hidayah, dan yang tak layak beri hidayah. Maka kita kena pastikan, kena tengok diri kita muhasabah. Apakah kita yang layak dapat hidayah atau tidak? Ataupun kita dilayak ditarik hidayah. Semuanya ini perlu kita teliti diri kita, mempelajari contoh-contoh yang pernah kita dengar, yang pernah kita lihat, yang pernah kita lalui. Supaya tidak berlaku pada diri kita dan zuriat keturunan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.